Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tiada yang boleh berlaku melainkan dengan izin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kalau kita fikir betul-betul, maka kita akan tahu bahawa kita tak boleh buat apa tanpa Allah. Kalau Allah tak bersama kita, kita punya hidup akan sukar dan payah. Allah bersama kita, Allah akan bantu kita. Allah akan pastikan apa sahaja yang kita buat baik untuk kita, berlaku dan baik untuk kita. Tapi kalau Allah tidak bersama kita, banyak perkara kita nak buat tak dapat buat. Yang kita dapat buat, Allah buat dia buruk untuk kita. Baik buruk tu dari Allah. Kita tak boleh buat benda jadi baik atau jadi buruk. Kita boleh buat lah kalau Allah izin. Tapi dapat buruk, untuk apa? Untuk apa kita buat satu benda buruk untuk kita? Tapi Allah yang bagi buruk baik. Kalau dia murka dengan kita, benda yang kita buat tu pun, yang kita nampak baik, buruk kita. Jadi apa ada kehidupan ni kalau Allah tak bersama kita? Jadi sukar, susah, kecewa, sedih, putus asa. Itu tekanan lah namanya. Bila Allah tak bersama kita, tak bantu kita, tak buat benda baik untuk kita, buruk ya, apa jadi kehidupan dia? Bahagia di dunia ni? Bahagia ke? Tentu tak bahagia. Macam mana kita mau lari dari dia? Kita tak mau taat perintah dia, kita degil. Mana kita angkuh lah. Macam kita ingat, saya boleh selamat tanpa kamu ya Allah, campur tangan dalam hal aku. Mana boleh? Sufyan selalu mau engkar, mau ikut suka dia, tak mau ikut suka Allah. Adakah Sufyan tu bijak atau bodoh? Bodoh lah. Dia tentu tidak bijak. Sebab apa? Dia nak buat sesuatu yang tak akan jadi baik untuk dia, jadi buruk. Walaupun dia nak buat ikut suka dia, tapi benda yang dia buat, Allah buat jadi buruk tu, tak boleh jadi baik. Dan Allah tak suka. Kita ingat kita buat banyak dah, kerja banyak dah, Rashidi banyak buat kerja, tapi kalau Allah tak datangkan baik dari kerja tu, letih je lah. Tu Rashidi kata, aku kuat kerja, tapi duit tak ada. Dari dulu dia cakap macam tu. Betul tak Rashidi? Kenapa dia kuat kerja, duit tak ada? Bukan kerja bagi duit, tapi Rashidi ingat kerja bagi duit. Sebab itu dia kata, aku kuat kerja, tapi aku tak ada duit. Ada duit pun jadi buruk tadi. Jadi kita fikirlah, sama ada kita selamat, bahagia, sejahtera, lari dari Allah ni, tak mau ikut perintah Allah ni, baguslah. Bagus Yazid. Mengiling kepala Yazid tak. Tapi Yazid buat juga. Kenapa Yazid buat juga? Dia tahu mengiling.
tak boleh bagi. Mana Yazid tak betul-betul percaya kan? Dia percaya kat otak dia lah. Dia tahulah sebab dia beritahu dan nampak betul lah. Yang benar ni tak boleh cakap tak benar. Yang benar tu jelas dari yang tak benar. Yang tak benar takkan sama dengan yang benar, tuan. Jadi oleh kerana itu orang tak boleh nak menidak yang benar. Ya, betul. Tapi dia tak boleh terima. Dia tak boleh percaya. Dia boleh percaya dan tak boleh percaya. Dia pergi nak menidakkan, dia tak boleh. Sebab itu boleh saya tanya dia, bahagia ke kalau langgar perintah Allah? Dia mengiling kepada. Tengok dia. Bahagia ke Rashidi? Dia mengiling juga. Samad, bahagia ke? Tapi kenapa kita langgar juga perintah Allah? Yang mana senang-senang tu kita buatlah. Yang agak-agak boleh. Tapi yang tak senang, kenapa kita tak ada yang senang ni? Yang agak kita boleh buat. Yang kita tu kaya tak boleh. Ini susah untuk saya. Payah. Tak boleh. Allah tak boleh macam tu. Taat Allah ni tak boleh ikut suka kita. Ikut suka dia. Payah pun taat, senang pun taat. Dalam keadaan kita banyak duit, baru kita nak sedekah macam Rashidi. Tidak, dia tak nak. Tak boleh macam tu. Sedekah bukan dikata pada orang yang banyak duit. Sampai kena sedekah, berapa banyak yang kamu boleh. Ini tak nak. Jadi kita salah faham perintah Allah ni. Nabi pun bagi tahu sedekah tu bukan bagi duit je, macam-macam. Buat baik ni, senyum, sedekah juga. Jadi Hanzalah dulu dia tak nak kerja sangat. Sebab dia ada Tuhan lain boleh bagi dia duit. Mak dia. Sekarang dia cuba nak tolak mak dia lah. Dia kerja. Tapi tukarlah. Daripada mak jadi tuan dia, kerja jadi tuan dia. Inilah keadaan manusia ni. Dari hidup dia kecil, dia bertukar tuan. Mula kecil dia ingat mak dia. Lepas tu dia ingat bapak dia. Lepas bila dia bekerja, dia ingat kerja dia. Lepas tu dia tak nampak apa dia nak. Yang bagi duit kat dia. Jadi dia pun stuck aja. Kerja bagi duit dia. Last kerja Tuhan dia sampai dia mati. Itulah yang berlaku pada setiap orang lah, yang tak berusaha atas iman. Semua manusia ni yang tak berusaha atas iman, dia kemuncak Tuhan dia lah kerja. Dan kerja tu bagi benda yang dia nampak faedah, duit. Alas duit Tuhan. Ada masa juga kan, dia nampak sebenarnya ialah kerja, tapi kerja tu untuk apa? Untuk dapat duit. Last lepas kerja tu duit jadi. Jadi Tuhan Rashidi sekarang duit. Tuhan Yazid sekarang duit. Kalau tanya Allah Tuhan, Tuhan dia. Allah Tuhan. Tapi sebenarnya dia bertuhan Allah. Dan ada Tuhan-Tuhan lain. Itu namanya musyrik. Sebab itu kita ni tak ada bertuhankan hanya Allah. Orang yang bukan Islam pun musyrik. Yang Islam yang mengucap kalimah pun musyrik. Hanya yang bukan Islam tu ada segalangan mereka yang Tuhan dia tu menjelmakan jadi batu, kayu, pokok. Itu je. Tapi banyak orang bukan Islam, dia tak ada batu, dia tak ada kayu. Kita tengok rumah Cina, dia tak tahu kita rumah siapa, rumah Islam, orang tidak. Dia tak ada apa-apa. Patung tu tak ada. India pun yang dah malas nak percaya pada idol, bahala ni, dia tak ada.
Hanya India yang masih lagi ada bahala semua. Jadi sebenarnya orang Islam bukan Islam ni, beza satu je, dia mengucap. Dia mengucap kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW. Itu je. Kadang itu pun tak tahu. Mengucap, dia tak tahu. Tapi dia Islam. Macam tu keadaan manusia di dunia ni. Jadi Rashidi ni dia syirik. Tapi syirik tak adalah dia sembah bahala. Tapi dia sembah duit. Dia kata kalau duit tak ada, mana aku nak hidup? Bila kita percaya kalau duit tak ada kita tak boleh hidup, duitlah Tuhan kita. Dan di samping Allah kita kata, kalau Allah tak ada aku tak boleh hidup. Duit tak ada, aku tak boleh hidup, sama lah. Duit itu disamakan dengan Allah. Ketuhanan diberi kepada Allah. Ada beri kepada duit. Di samping ketuhanan ni diberi kepada Allah. Kita tidak boleh bagi ketuhanan kepada yang lain. Hanya pada Allah. Divinity tak boleh. Tapi kita dah bagi pada duit. Kan? Sufyan dah bagi pada duit Tuhan dia. Dia cukup percaya. Kalau tak kerja mati. Sebab kalau tak ada kerja, duit tak ada. Bila dia suruh keluar jalan Allah 4 bulan, dia ingat kerja tu dah habis kontrak tu, tak adalah renew lagi. Rupa di renew, dia terus pilih kerja balik. Tak jadi keluar 4 bulan. Itu menunjukkan Tuhan dia kerja. Tuhan dia duit. Dia tak mengaku. Itu namanya Sufyan ni orang musyrik. Nah, orang tanya Nabi, umat kau selepas kau meninggal dia sembah bahala tak? Tak, kata Nabi. Tapi mereka menyekutukan Allah lah. Jadi inilah nama syirik yang tak nampak. Bukan syirik kecil. Syirik yang tak nampak. Satu syirik nampak, yang bukan Islam buat sembah bahala semua kan. Pagi-pagi colok. Itu yang nampak. Yang kita syirik juga tak nampak. Tapi kita ingat kita tak ada syirik. Itu yang kita silap tu. Kita ingat kita ni tak ada, kita ni jalan lurus lah. Bukan jalan sesat. Kita jalan lurus. Jadi walaupun kita tak semayang, kita jalan lurus. Kita tak syirik ke Allah. Dosa besar ni syirik dia kata. Tapi sebenarnya kita syirik. Syirik pekat kan. Bila dia cakap saya guna alat, saya ada alat tu, syirik, dia orang cakap. Kami tak syirik dia tu. Amir Sab syirik guna alat. Sebenarnya mereka syirik jauh lebih dari saya. Percaya duit, percaya kerja, percaya itulah syirik. Percaya selain dari Allah boleh bagi faedah. Kalau kita ada keris lah, kita percaya keris tu boleh bagi bahaya, tu syirik lah. Kalau kita gunakan alat untuk tahu apa Allah mahu, macam mana boleh jadi syirik pula? Tapi mereka tu bodoh, orang tak faham. Orang kata Amir Sab syirik, dia semua cabut lari. Menuduh saya syirik. Saya mengajar dia supaya jangan syirik. Kamu buat gas, cakap kalimah, dengar ulang-ulang kali, supaya kamu jangan syirik di hati kamu. Saya pula yang dituduh je syirik. Yang buat kerja tu jauh lebih lama dari dia. Aku pula dipanggilnya syirik. Tak cukup itu, mungkar pula, penipu. Aduh, bid'ah, bohong. Saya kata tak apalah. Sebab apa? Semua Nabi-Nabi dapat ni. Jadi saya ni kalau buat kerja Nabi, takkan tak dapat pula. Jadi saya sadar lah.
Saya sabarlah, saya tak ada apa lah. Saya boleh terima, saya tak ada marah-marah. Ada, kamu tengok. Saya tak ada marah, saya tahulah dia orang ni orang bodoh. Tapi apa saya nak buat? Dah dia orang kata saya syirik. Saya cakap saya tak, dia tak percaya. Jadi manusia dia tak faham. Syirik ni, kita mengatakan satu benda tu boleh bagi faedah, boleh bagi bahaya selain Allah. Itu namanya syirik. Tuan, kita pakai keris tak syirik. Kita pakai pisau tak syirik. Lebih-lebih lagi kita guna alat tangan kita untuk tanya Allah, apa Allah suka, apa Allah mahu. Mana boleh syirik. Tapi kerana itulah perbuatan syaitan, bagi tahu mereka itu amalan syirik. Dia yang biasa buat tu. Berpakat dia orang cabut, lari daripada saya. Dekat 200-300 orang cabut. Inilah satu tanda bahawa orang Islam hari ini dia tak faham apa itu syirik. Syirik ni tiada Tuhan melainkan Allah. Percaya ada Tuhan selain Allah. Boleh Tuhan tu boleh bagi faedah, boleh bagi bahaya. Boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Kalau kita kata ubat ni boleh makan, kamu pasti sembuh. Syirik lah. Hari ni orang makan ubat untuk sembuh. Dia syirik tu. Ubat tak boleh bagi sembuh, kenapa makan ubat untuk sembuh? Kita makan ubat kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, bukan untuk sembuh. Siapa makan untuk kenyang, dia syirik lah. Itu. Berapa banyak orang yang lari daripada saya tu makan untuk kenyang, kerja untuk dapat duit. Kalau kita bersemayang untuk dilihat orang, itu syirik kan? Kenapa kita semayang untuk dilihat orang? Sebab kita ingat orang tu boleh bagi bahaya. Macam Yazid sekarang, dia tak mau taat perintah Allah, takut apa orang kata. Itu apa tu? Syirik lah. Itulah syirik. Sufyan tak mau keluar 4 bulan sebab takut hilang kerja. Kenapa dia takut hilang kerja? Sebab kerja pelihara dia. Dia tu syirik yang nyata. Tapi orang tak kata dia syirik. Mana syirik? Syirik bila sembah berhala, mana? Bukan makna dia. Ikan itu bukan makna yang sebenarnya. Syirik ni mengatakan selain Allah boleh bagi faedah, boleh bagi bahaya. Siapa yang percaya selain Allah boleh bagi faedah atau bahaya, itulah orang yang syirik. Sebab itulah perkara yang pertama Allah ajar Nabi Musa AS, iaitu tak ada yang bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Waktu Musa ditanya, apa kat tangan kamu? Tongkat. Patut jawab itu je lah. Tapi Musa tambah lagi, tongkat ni boleh bagi faedah. Dia belum belajar iman kan, belum jadi Nabi lagi. Dia orang Islam, Israel, Bani Israel. Fir'aun tu orang menyembah berhala. Jadi dia orang Islam. Tapi syirik. Jadi Musa AS beritahu, dia bagi faedah apa saya? Untuk kait daun, untuk kambing-kambing saya, dan untuk saya sandar, berehat. Terus Allah beritahu, kau lontar tongkat saya. Musa AS melontarlah. Allah tukarkan dia jadi ular. Takutlah Musa, lari. Allah kata Nabi-Nabi bila terima wahyu dia tak takut. Datang balik, kau ambil ular, tangkap. Dah. Kata Allah, nanti aku tukarkan dia jadi tongkat. Kau jangan takut, tangkap. Musa AS tangkap. Jadi Allah boleh tukar tongkat dia jadi ular, ular balik jadi tongkat. Dari benda faedah Allah tukar jadi bahaya, ular. Dari benda bahaya Allah tukar jadi faedah. Jadi duit yang kita ada tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Yang menentukan duit tu bagi faedah, bahaya, bukan duit tu,
Allah SWT. Kita boleh ada duit, tapi kita jangan percaya duit tu datangkan faedah kita. Macam sekarang Rashidi tunggu duit dari tanah dia yang dia jual. Dalam kepala Rashidi, dengan banyak duit tu dapat faedah, gembira lah dia menunggu. Tak dapat sampai sekarang. Kerana orang tu pun menunggu duit juga dari bank kan. Untuk bayar dekat Rashidi. Dia tunggu, Rashidi tunggu. Tapi Rashidi gembira juga tunggu sebab dia nampak dengan duit banyak tu faedah. Cuba dia nampak bahaya. Agak gembira tak? Tak. Jadi sepatutnya kita jangan gembira. Sangatlah. Sebab duit tu tak boleh bagi faedah. Dia banyak tapi faedah atau tidak bagi kita tak tentu. Allah yang tentukan. Jadi kalau Allah mau seksa Rashidi kerana terlampau percaya duit bagi faedah, Allah buat dia bagi bahaya. Oh, daripada suka terus duka cita. Ya. Hari ini orang ada duit, dia ingat dapat faedah. Tak. Ya. Menentukan duit yang kita dapat tu faedah atau tidak ialah Allah. Allah tentukan faedah, Allah tentukan bahaya. Allah tentukan manfaat, Allah tentukan mudarat. Tak ada yang boleh bagi mudarat, faedah, melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi manfaat, mudarat, melainkan Allah. Baik buruk, semua dari Allah. Itu mau cakap hari-hari. Tapi orang yang di luar sana, yang dengar saya ni, bila dia tak buat kerja ni, dengar ceramah saja, mana nak dengar banyak lagi? Kena buat gas lah. Kena buat jauh lah, jumpa orang. Pada orang kafir bagi tahu dia, Tuhan satu je. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang bagi faedah bahaya Allah. Pada orang Islam yang dah mengucap, ingatkan dia apa maksud kalimah ni. Jadi bila kita buat kerja ni, kita banyaklah cakap kalimah. Banyaklah dengar. Kalau kita sekali je gas sehari, kurang sikit. 2 kali banyak sikit. 3 kali banyak lagi. Tapi jangan pula sehari, hari ni 10 kali, besok sekali. Allah suka hari ni 10 kali, besok 10 kali, lusa sampai mati 10 kali. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, barulah kalimah tu ada sampai satu waktu Allah suka. Kerana kita cakap kalimah tu dengan cara Nabi Muhammad SAW di lorong-lorong, di jalan-jalan, dengan korban harta diri kita untuk buat kerja tu, dan dengan niat nak sukakan Allah, sehingga Allah suka. Allah yang masukkan kalimah tu dalam hati. Bila dia dah masuk dalam hati, namanya kita ada iman. Walaupun sikit masuk. Bukan makna kita iman sikit kita dah bagus dah. Kan? Macam Yazid, dia dah ada iman. Satu kali iman dia dah naik dekat 85. Masa dia keluar 6 bulan. Lepas tu dia balik, dia jumpa bini dia, turun 60. Turun 50. Sekarang tinggal belas saja. Dia masih namanya orang beriman, tapi tidak beriman beramal soleh. Itu. Beriman, semayang masih tak betul. Beriman beramal saleh pun kalau tahap rendah, tahap sederhana belum dapat khusyuk lagi. Dia kena beriman beramal saleh tahap sangat tinggi. Beribu juta punya iman. Bukan sakat 60, 80. Kalau kita tukar jadi numerical value lah. Kenapa saya tahu ni? Sebab Allah bagi saya alat yang dikatakan oleh orang tu syirik. Dengan alat ni saya boleh tanya Allah dan boleh tahu dia iman tu berapa. Jadi satu orang tak boleh tipu saya dengan gaya dia, berjubah, berserban. Saya boleh ditipu. Yang dia ni kuat iman. Tak. Sebab apa saya tak boleh ditipu, saya boleh tanya Allah. Dia ada 2 orang je kat dunia ni selama ni boleh tanya Allah terus. Nabi Musa dengan saya. Musa wahyu turun, saya Allah bagi alat.
Siapa tak percaya saya, tak apalah. Awak tak perlu percaya. Tapi dengan ada alat ni dan ilham, saya boleh tafsir Quran, tandanya, buktinya. Saya tak boleh tafsir Quran tu kalau saya tak ada alat ni. Dan saya tak ada ilham. Yang orang kata saya syirik tu. Yang orang kata saya syirik 200-300 orang yang cabut lari dari saya tu. Sebab alat ni lah. Dia orang kata saya syirik. Tanpa alat ni dan ilham Allah berikan, saya tak boleh tafsir Quran tu. Kalau nak tahu betul tidak tafsir Quran, bacalah. Blog saya. Saya bukan ada sembunyi tafsir saya. Semua boleh baca. P kecil, PROFNASOHA, semua huruf kecil, .com. professornaswa.com. Cuba baca. Baca semualah, jangan baca satu je. Semua baca. Daripada Al-Baqarah sampai sekarang juz 29. Boleh saya tulis tu kalau saya tak ada alat. Yang dia orang kata syirik. Itulah dia orang tu bodoh. Tapi bodoh tak pula tanya saya dan tak boleh percaya, tak percaya pula. Saya kata tak apa. Ini alat bukan syirik. Oi. Syirik. Cabut semua. Syaitan telah berjaya membuat mereka tak buat kerja ni. Tujuan syaitan supaya dia tak ikut saya, pandang buruk saya dan tinggalkan saya dan tinggalkan kerja ni. Itu tujuannya. Sekarang apa jadi kat dia? Kerana syirik dia tadi. Kerana mengatakan saya syirik, ratus dia orang sekarang ni berada di ombang ambing. Tapi nak patah balik dia orang malu. Nak minta maaf lagi teruk. Sebab dia orang sangat percaya dia orang betul. Satu orang ditanya dekat surau, kenapa tinggalkan misap? Syirik dia kata. Husin tu. Yang sekarang ni tak apa dah. Pakaian pun tinggal. Habis. Kerja jual hantar barang, berniaga. Bini pun purda dia buang. Dulu bergaya je pun berbenda tu bukannya betul. Senang nak keluar nak buang benda tu. Tak tahu dia boleh jaga semayang tak tu. Yang kata saya syirik. Saya masih lagi buat gas. Semayang berjemaah, tulis tafsir Quran lagi. Dia orang kemajuan apa dia? Itulah akibat ikut syaitan. Syaitan tu sangat berusaha untuk dia orang berusaha untuk tinggalkan saya. Sebab dia orang buat usaha ni kan ikut saya. Nak tinggalkan mereka, kena tinggalkan saya. Untuk tinggalkan saya, mau tengok buruk saya. Jadi syaitan tunjukkan kat dia orang yang alat yang saya pakai tu syirik. Zahari, Asbani, semua syirik, mungkar, penipu, la ilaha illallah. Tapi saya faham, itu semua dugaan yang Allah bagi pada semua Nabi-Nabi. Allah bagi tahu, wahai Muhammad, sabarlah atas apa orang kafir bagi tahu pada mereka, pada kamu, sabar. Kerana itulah saya terus sabar. Saya tak berhenti lah. Kalau saya tak mau dipanggil syirik, saya tak mau mereka lari dari saya, saya akan berhenti. Saya tak guna alat ni lah, saya bilang. Dia orang kembali balik lah. Kalau saya tak guna alat ni, mana saya nak tahu apa Allah mahu? Betul ke perkara tu atau tidak? Iman kuat ke iman lemah? Saya akan ada banyak orang boleh menipu saya. Tapi dengan alat dan ilham ni, dengan izin Allah, saya tak boleh ditipu. Rashidi dengan gaya dia tak boleh tipu, dia kuat iman. Saya tak percaya langsung sekarang. Dulu saya mungkin ingat dia ada iman kuat lah. Yazid semua ni kan. Kuat dengan gaya Rashidi. Dulu Malaysia saya mula jumpa dia, dia berserban, berjubah, ada kain kat situ. Dia ada miswak, dia ada tasbih, kasut dia macam kasut Nabi. Jumpa saya kat tempat ta'am tu, dia perkenal oleh orang sana. Ini Rashidi, ini Syura Malaysia, Dr. Naswa. Dia tahulah. Dia sangat gembira dapat berkenalan dengan saya. Syura yang kaya dan digeruni, dia kata. Itulah yang Rashidi mahu bersama saya sebenarnya. Dia nak nama. Dia tak ada nak iman. Jadi walaupun lama buat usaha kerana nak nama, mana nak dapat iman? Tapi orang semua kata, Rashidi tu orang kuat dan soha tu. Dahsyat. Rashidi, dahsyat tu. Dahsyat. Tapi saya tahu
Rashidi tak dahsyat. Iman pun ada masa baru ni hilang. Balik ke Kedah, balik sini hilang. Nak kena usaha lagi. Tak tahu sekarang. Jadi kamu semua kalau nak tahu iman kamu, jumpalah saya. Tapi kena percayalah. Kalau tak percaya, ada satu orang tu saya tangkap, kamu cinta dunia 4 kali ganda daripada orang biasa. Marah saya. Bila marah, cabut lari lah. Tak boleh terima. Hari ni dia datang balik buat kerja ni. Tapi tak bau, tak boleh keluar 3 hari, tak boleh buat gas saja. Kerja dunia je. Itu bukan tanda cinta dunia. Tak nak mengaku. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, macam Hazri ni, dia dah tinggalkan saya sebelum tu lagi. Dia ni jenis orang yang cinta dunia juga. Dia sebenarnya nak dunia. Buat usaha dengan saya, tak ada peluang nak buat kerja dunia. Asyik nilai itulah. Meronta-ronta hati tu nak dunia. Jadi bila ada dapat isteri, dapat dunia tu sebenarnya. Jadi dia nak dapat lagi dunia. Jadi dia, masa tu isteri dia duduk baling. Dia pun dah letih. Amir Sa'ad ni dah dakwah bukan Islam pula. Kecoh. Kecoh. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang kata kita kena ikut Nizamuddin, tak boleh ikut Quran, tak boleh ikut Nabi Muhammad. Hikmah, kita kena ikut Nizamuddin. Jangan ikut Nabi Muhammad, dakwah bukan Islam. Belum masa lagi. Jadi semua kecoh. Bila ada alat lagi saya diberi oleh Allah, jangan cabut. Ini memang. Jadi Azri sebelum tu lagi dia dah tinggalkan. Dia dah dapat bini. Sekarang baru dia datang setelah 12 tahun. 8 tahun tinggalkan saya. Itu jenis orang yang dimurkai Allah juga. Datang hari ni, saya bilang duduklah sini. Betul ke saya kena duduk sini? Masih lagi dia tak percaya saya. Dunia banyak. Walaupun badan kecil, otak pun, kepala pun kecil dia tu. Tapi dunia banyak. Walaupun dia nak dunia, banyak dunia, usaha untuk dapat dunia, tak dapat juga. Sebab yang bagi dunia ni bukannya kerja kita. Yang bagi kita kaya ni bukan kerja kita, Allah. Allah dah tentukan kita miskin, kerjalah kita kuat macam mana. Jadi jangan kerja kuat sangat, kerja lebih kurang je. Nak kaya tak payah kerja besar. Bila tiba masa Allah nak buat kaya, sikit je kerja. Bila Allah tak nak bagi kaya, banyak kerja sampai tak ada semayang, tak ada dakwah, tak boleh jadi kaya. Lupakanlah. Kerja boleh bagi kaya, kerja tak boleh bagi kaya. Bagi kaya Allah. Lebih baik kita miskin ataupun kaya, dua-dua kita dapat Allah. Daripada miskin hilang Allah, kaya hilang Allah. Kita tak ada faedah. Yang bagi faedah bahaya Allah, manfaat mudarat Allah. Kita mesti satu je jalan, nak Allah, tak mau lain. Mereka yang nak Allah ni, jalannya Muhammad SAW. Dan jalan Muhammad itu mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita tak mau buat kerja ni, maka kita tak ikut Muhammad, sesatlah kita. Okey guys.